Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan satu pembentangan daripada subjek Tasawuf Al-Islamiyah daripada Ustaz Akila, dan tajuk yang kami akan bentangkan adalah mengenai perkembangan tasawuf di Nusantara. Okay, pertama sekali kita akan masuk kepada perkembangan ilmu tasawuf di Nusantara. Dalam buku yang dikarang oleh Dr. Haji Abdullah Ishaq pada tahun 1990, iaitu tajuk bukunya adalah Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Melayu. Definisi Nusantara ni merangkumi kawasan negeri sebelah timur Tanah Besar Asia yang terdiri daripada semenanjung Indochina, Kepulauan Indonesia termasuk Tanah Melayu dan juga Kepulauan Filipina. Tapi skop hari ini kita khususkan untuk Kepulauan Melayu sahaja, terutama di daerah Sumatera dan Tanah Melayu. Okey, ada pendapat yang kata lahirnya tasawuf ni bersamaan lahirnya agama Islam. Okey, pandangan yang kata tasawuf ni lahir bersama agama Islam ni ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Al-Quran daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 115. Okey, ada yang beranggapan lahirnya ilmu tasawuf ni bukan bersamaan lahirnya agama Islam, tapi lahirnya tasawuf tu merupakan perpaduan dari pelbagai ajaran agama. Okey, seterusnya, sejarah kemasukan Islam ke Nusantara ni direkodkan oleh sejarawan melalui dua tahap, iaitu tahap kedatangan dan tahap perkembangan. Okey, asal-usul kata tasawuf ni sampai sekarang ramai yang berdebatkan lagi. Ada yang kata tasawuf ni berasal dari kata syuf yang bermaksud bulu domba. Ada yang kata tasawuf ni berasal daripada syaf asyufah, iaitu kelompok sahabat yang sangat miskin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Masa tu mereka tak ada tempat tinggal dan Rasulullah tempatkan mereka di beranda masjid. Okey, kaum orientalis berpendapat bahawa istilah tasawuf ni berasal daripada bahasa mereka lah, iaitu Theosophos ataupun Theosophia. Theo ni bawa maksud Tuhan dan Sophia ni membawa maksud kebijaksanaan. Jadi daripada ayat tu mereka bergabung membawa maksud kebijaksanaan yang dihubung kaitkan dengan Tuhan, iaitu Al-Hikmah Al-Ilahiyah. Okey. Kemudian para ulama ni, para ulama Islam ni ambil kata tasawuf tu dia sesuaikan dengan lidah Arab. Dia orang ambil kata at-tasawuf ni daripada perkataan atas al-hikmah al-ilahiyah tu. Okey, dalam perkembangan berikutnya, perkataan tasawuf ni ada makna yang barulah. Tasawuf ni dia beri maksud akhlak atau adab seorang manusia ketika mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang lebih tegas dikata lagi, tasawuf ni hanya semata-mata akhlak yang baik. Okay, kalau definisi ini disepakat oleh semua orang lah bahawa ajaran Al-Quran dengan Sunnah ni dia ajar tasawuf, maksudnya pada ketika tu Nabi datang untuk ajar tasawuf dan ajak kita semua ni menjadi sufi. Okay, sebab salah satu misi kerasulan ni adalah memperbaiki akhlak masyarakat. Yang kedua, tasawuf juga diberi makna sebagai cara untuk mencapai makrifat, iaitu untuk mencapai pengetahuan. Pengetahuan ni bukan sahaja diperoleh melalui belajar, tapi ada pengetahuan yang Allah beri tu yang disebut sebagai ilmu laduni. Mungkin asalnya diambil daripada kalimat min ladunka rahmah, iaitu rahmat dari sisimu. Jadi ada ilmu yang Allah khususkan ni kita tak dapat daripada makhluk. Kita tak dapat daripada pengamatan fizikal, belajar atau penelitian. Melainkan ilmu ni diberikan oleh Allah secara langsung kepada orang yang Allah kehendaki. Okay, Allah sendiri ada cara untuk mengajar kita, bukan melalui makhluknya, tapi ilmu tu secara langsung daripada Allah yang disebut sebagai ilham ataupun rahmat. Secara aplikasi, tasawuf ni ada dua bahagian, iaitu tasawuf falsafi dan tasawuf akhlaki. Okay, tasawuf falsafi ni maksud dia permasalahan tasawuf yang sangat rumit dan ditekuni oleh orang-orang khawas je. Okay, dalam tasawuf falsafi ni kita temu banyaklah istilah yang rumit macam wahdatul wujud, hulul, ittihad, fana, baqa, syatat dan sebagainya. Okay, tasawuf falsafi ni dimasukkan ke dalam ajaran unsur-unsur filosofis dari luar Islam dan mengungkapkan ajarannya dengan memakai istilah-istilah filosofis dan simbol-simbol yang suka difaham oleh orang ramai. Tasawuf ni disebut sebagai tasawuf filosofis, iaitu at-tasawuf al-falsafi atau tasawuf semi-filosofis, dan kadang-kadang disebut sebagai tasawuf teosofis. Okay, seterusnya, okay, tasawuf akhlaki ni adalah aplikasi tasawuf dalam akhlak mukmin yang terpancar daripada batinnya sehingga memberi impak kepada tingkah lakunya, maksudnya daripada dalaman sehingga terselah daripada perbuatan. Okay. Tasawuf akhlaki ni dia menuntut keikhlasan yang murni semata-mata kerana Allah. Sikap ni dididik jiwa agar segala sesuatu tu kerana Allah semata-mata dan kita akan kembali kepada Allah dalam apa-apa perkara pun. Okay, memandangkan sesuatu tu kerana Allah dan menimbulkan kecintaan yang mendalam kepadanya.
Cinta kepada ilahi yang mendalam dimanifestasikan dalam cinta kepada Allah, sama ada kepada makhluknya, baik kepada manusia ataupun alam semesta. Atas dasar cinta itulah terjadinya komunikasi yang harmoni antara Allah, manusia dan alam semesta. Sebab itulah tasawuf al-Qalaki ni dia ajar diri kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan nak jauhkan kita daripada penyimpangan yang menuju kepada kesesatan dan kekafiran. Okey, tasawuf ni dipanggil sebagai tasawuf sunni, at-tasawuf as-sunni. Sekarang kita masuk kepada tasawuf di tanah Melayu. Okey, pada awal Islam datang ke tanah Melayu, masyarakat pada ketika itu, yakni masyarakat di tanah Melayu pada ketika itu sememangnya sudah terbiasa ataupun mengamalkan dengan budaya kepercayaan mitologis yang sangat kuat. Maka ia dijangka apabila berlakunya perubahan dalam budaya tersebut kepada sesuatu yang bersifat keagamaan, ia dijangka akan berlakunya pertentangan ataupun pertelingkahan dalam kalangan masyarakat. Justru apabila disentuh tentang aspek sosial dan politik pula, tanah Melayu pada ketika itu dia dikuasai oleh Sriwijaya yang mana ia menjadikan agama Hindu sebagai agama rasmi pada ketika itu. Maka menukar agama dari Hindu kepada Islam, ia bermakna melumpuhkan akan kekuatan Sriwijaya. Namun pada sisi lain, ia akan mengubah secara keseluruhan komposisi dan ataupun struktur kehidupan masyarakat di tanah Melayu. Namun di dalam hal ini, tiada bukti ataupun catatan yang menunjukkan bahawa berlakunya satu pertentangan atau pertelingkahan dalam kalangan masyarakat di dalam proses tersebut. Maka yang ingin diterangkan adalah Islam yang datang pada ketika itu ialah bertujuan untuk membentuk ataupun sebagai satu masyarakat. Bukanlah bermakna Islam itu yang datang sebagai satu kekuatan. Kemudian, masyarakat baru yang datang pada ketika itu ke tanah Melayu, mereka sebenarnya datang adalah untuk berdagang dan bukannya untuk berpolitik. Dan ia adalah merupakan salah satu strategi dakwah mereka. Maka apa-apa tentang maklumat tentang sejarah Islam pada waktu itu berpendapat bahawa tidak ada keterlibatan komuniti Muslim dalam dunia politik atau melakukan dakwah mereka secara terbuka. Pada abad 14 Masihi pula, terdapat pelajar yang mana mereka berani untuk memulakan ataupun untuk menyambung pengajian mereka ke Mekah. Maka dari situlah bermulanya hubungan ataupun jalinan yang erat berlaku antara tanah Haramain dan juga tanah Melayu. Dan sehinggalah ia membawa kepada pengislaman ke tanah Melayu. Setelah berlakunya proses tersebut, maka telah berlaku perubahan yang besar terhadap aspek-aspek di tanah Melayu seperti akidah, politik, sosial, ekonomi, budaya, adat resam dan lain-lain. Walaupun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahawa Islam pada ketika itu diterima dalam bentuk minimum sahaja, namun terdapat cendekiawan yang lain telah membuktikan bahawa pandangan tersebut tidak tepat. Dan pandangan tersebut juga telah disanggah oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas, yang mana bagi beliau, Islam yang datang pada ketika itu telah membawa perubahan yang sangat besar ke dalam struktur masyarakat di tanah Melayu. Bahkan juga memberi impak kepada budaya dan kepercayaan mereka. Dan pendapat ini telah disokong oleh ramai para cendekiawan yang lain ataupun para sejarawan yang lain. Perkembangan ilmu tasawuf di tanah Melayu. Sejarawan tempatan mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah berlaku di sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masihi. Manakala sejarawan barat pula mengatakan bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah berlaku di sekitar abad ke-13 Masihi.
Tanah Melayu mula menerima Islam di sekitar kurun ke-9 Masihi dan selewat-lewatnya pada kurun ke-12 Masihi, manakala sejarawan Barat pula berpendapat bahawa ia berlaku di sekitar kurun ke-15 Masihi dan ianya telah bermula di Melaka. Perkembangan ilmu tasawuf di Tanah Melayu bermula pada zaman awal Islam dan era penjajahan. Pada waktu ini, para pendakwah sufi yang datang dari tanah Arab, benua India dan juga tanah besar Cina telah mensasarkan raja dan juga para pembesar negara sebagai cara yang penting dan cara yang paling utama dalam penyebaran agama Islam. Apabila Islam mula diterima oleh golongan atasan, pengajian agama Islam pula menjadi semakin rancak dan serius berbanding sebelumnya. Masyarakat awam pula mula menunjukkan minat untuk mempelajari agama Islam ini. Selain itu, tempat-tempat pengajian secara kecil-kecilan seperti madrasah sudah mula dinaik taraf supaya ianya menjadi lebih kondusif dan formal sehingga akhirnya mewujudkan sistem pengajian pondok dan ianya berterusan sehingga sekarang. Pada ketika itu, terdapat 2 buah madrasah yang dikatakan telah menjadi tumpuan dan telah memainkan peranan yang amat penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan pada waktu ini, khususnya ilmu tasawuf, iaitu di Madrasah Pulau Upih dan di Madrasah Pulau Besar di Melaka. Perkembangan ilmu tasawuf di Tanah Melayu selepas kemerdekaan. Berbeza dengan zaman awal kedatangan Islam, setelah penjajah datang untuk menjajah di Tanah Melayu, fahaman sekular dan juga idea Barat telah mula menular dan memasuki cara hidup orang Melayu pada ketika ini. Fahaman sebegini telah memberi sedikit sebanyak menghilangkan minat masyarakat terhadap pengajian Islam dan mula mengamalkan cara hidup yang lebih moden. Pada waktu ini, terdapat juga aliran baru yang dikenali sebagai kaum muda, di mana kebanyakan daripada ahlinya dipelopori oleh lepasan dari Madinah dan Mesir pada ketika itu. Mereka telah banyak mempertikaikan ilmu tasawuf ini dan menganggapnya sebagai suatu ilmu yang bukan datangnya daripada Rasulullah SAW sendiri. Mereka juga mendakwa golongan sufi ini hanya mementingkan amalan individu semata-mata dan tidak melibatkan diri dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga menganggap bahawa ahli sufi ini tidak kisah dengan keadaan setempat dan tidak berminat dengan urusan politik serta kenegaraan. Akan tetapi, hakikatnya tidak semua golongan sufi bersifat begitu. Bahkan ramai dari kalangan mereka yang terlibat secara gigih dalam menentang penjajah sebelum kemerdekaan malah terlibat juga dengan politik seperti Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Walaupun perkembangan pada waktu ini tidaklah serancak sebagaimana sebelum ini, akan tetapi ilmu tasawuf ini tetap wujud dan ianya masih lagi diminati oleh sebahagian penduduk tempatan pada waktu itu. Terutamanya penduduk di Kelantan, di Kedah, di Patani, Negeri Sembilan dan juga Terengganu. Tasawuf di Indonesia. Di Indonesia, ilmu tasawuf bermula seiring dengan proses masuknya Islam di wilayah itu. Ini dapat dibuktikan oleh beberapa data yang ditunjukkan oleh para sejarawan. Antaranya, teori Hicks menyebutkan bahawa dalam hikayat Raja-Raja Pasai yang disusun pada abad ke-14 mengatakan Islam yang datang di Nusantara beraliran tasawuf. Data ini didukung oleh sejarah Melayu yang sumbernya juga dari hikayat Raja-Raja Pasai. Seterusnya, teori John berpendapat naskah-naskah pada abad ke-16 yang diteliti oleh para orientalis bercorak tasawuf sehingga dapat menjadi objek bagi sejarah intelektual Islam dan perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia. Ini bermaksud para orientalis mendapati bahawa sejarah intelektual Islam itu di negara Indonesia itu bercorak tasawuf. Seterusnya, perkembangan tasawuf di Indonesia menyebabkan adanya pengajaran yang disebut sebagai amalan tarekat. Pengajaran tarekat ini merupakan pengamalan tasawuf akhlaki. Ia dilakukan dengan pendekatan akhlak mulia dan akhirnya berhasil membentuk kepribadian setiap pengikut amalan ini menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Banyak yang memandang tarekat secara sekilas dan menganggapnya sebagai ajaran yang bid'ah, iaitu ajaran yang keluar daripada Islam. Padahal, tarekat itu sendiri merupakan pelaksanaan daripada peraturan-peraturan syariat Islam yang sah. Dan dengan tarekat juga,
kita dapat mendekatkan diri dengan Allah. Antara tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia yang mengajarkan ilmu tasawuf dan tarekat ialah yang pertama, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Sebagai seorang tokoh tasawuf, dia mengajarkan bahawa Tuhan lebih dekat daripada leher manusia sendiri. Adapun ajaran tasawuf Al-Fansuri yang lain, yakni berkaitan dengan hakikat wujud dan penciptaan. Menurutnya, wujud itu hanyalah satu walaupun kelihatan banyak, iaitu wujud Allah SWT. Yang kedua, Syekh Nuruddin Al-Raniri. Pemikiran Nuruddin Al-Raniri tentang tasawuf diklasifikasikan menjadi beberapa bidang pembahasan, yakni yang pertama tentang Tuhan, bahawa Tuhan itu ialah wujud hakiki. Selain itu, pembahasan tentang alam, manusia, wujudiyah dan tentang hubungan syariat dan hakikat. Yang terakhir ialah Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Ajaran tasawuf yang dikembangkan oleh As-Sinkili ialah menganut faham satu-satunya wujud hakiki, iaitu Allah. Alam ciptaan Allah ini bukanlah merupakan wujud hakiki, tetapi bayangan daripada hakiki itu sendiri. Baiklah, sebenarnya terdapat banyak lagi tokoh-tokoh ilmu tasawuf yang lain, tetapi yang disebutkan di atas merupakan antara tokoh yang memiliki sumbangan besar dalam pengajaran ilmu tasawuf di Indonesia. Sekian. Okey, seterusnya saya akan menyambung tentang perkembangan tasawuf di Indonesia pula. Okey, kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa iaitu di Demak, dia bermula pada akhir abad yang ke-15 iaitu pada tahun 1479 Masihi dengan rajanya yang pertama iaitu Raden Fateh. So bermulanya pemikiran tasawuf di Indonesia ini adalah daripada usaha dakwah yang dimulakan oleh Wali Songo. Okey, kita selalu mendengar Wali Songo, tapi kita tak tahu Wali Songo tu apa, Wali Songo tu siapa. Okey, Wali Songo tu dia ialah orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di sini saya senaraikan antara Wali Songo yang disebutkan. Yang pertama ialah Sunan Kalijangga, iaitu Raden Mas Syahid. Yang kedua Sunan Bonang, iaitu Raden Maulana Makdum Ibrahim. Yang ketiga Sunan Derajat Syarifuddin. Seterusnya Sunan Giri Maulana Ishaq. Seterusnya Sunan Bayat iaitu Ki Adeng Pandamaran. Seterusnya Sunan Kudung Jaafar Sadiq. Sunan Gunung Jati Fatahillah. Sunan Maria Raden Umar Said. Sunan Ampel Raden Rahmat. Dan seterusnya ada yang mengatakan Syekh Siti Jenar iaitu Abdul Jalil. Syekh Siti Jenar ni ada yang mengatakan beliau adalah Wali Songo dan ada yang mengatakan beliau bukan Wali Songo disebabkan beliau melakukan penyelewengan ajaran di Tanah Jawa. Okey, antara tahun 1479 sehingga tahun 1546 iaitu dalam tempoh masa 60 tahun, agama Islam ni dia sudah tersebar dengan luas di Kepulauan Jawa. Antara salah seorang daripada penduduk tersebut yang dikenali sebagai Syekh Siti Jenar, beliau ni telah melakukan penyelewengan ajaran dalam masa pertengahan kehidupan Islam di sana. Beliau ni terkenal sebagai pengikut aliran tasawuf Wihdatul Wujud ketika beliau berada di Persia. Beliau ni menyebarkan ajaran beliau dengan penuh hati-hati di daerah Lembah Abang, Jepara dan di sebuah tempat yang bernama Siti Jenar, sehingga kan beliau yang dipanggil Siti Jenar. Tersebarnya agama Islam di Indonesia adalah secara pukal, iaitu dia melibatkan ramai orang. Hal ini disebabkan oleh para sufi yang memberi sumbangan yang sangat besar, termasuklah Hamzah Fansuri dan Sulaiman Al-Sumatrani yang menyebarkan serta membawa ajaran tasawuf. Selepas itu, ilmu tasawuf ni dia berkembang ke Indonesia melalui para sufi yang sangat-sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran yang benar. Karangan Hamzah Fansuri juga dia memberi kepentingan dan pengaruh yang besar dalam penyebaran dan pengaruh ajaran yang benar di Pulau Jawa, Indonesia. Ajaran ini dia tersebar dengan bertambahnya pengikut awam dalam setiap tarekat serta berkat usaha dan kegigihan daripada murid beliau, iaitu murid Hamzah Fansuri yang tidak pernah putus asa dan berusaha menyebarkan ajaran tasawuf di Indonesia sehinggalah tersebar ajaran tasawuf
pada masa kini. Maka terbentuklah satu aliran perkembangan tasawuf yang semakin luas di Indonesia. Sesungguhnya ajaran tasawuf ini juga ditersebar dengan berkat pengamalan tasawuf yang berbentuk akhlaki, iaitu dia menyebarkan dengan mengamalkan akhlak yang mulia yang akhirnya dia berjaya untuk membentuk kepribadian seseorang dan akhirnya dia dapat membuka hati mereka untuk mengikut jalan yang benar. Kesimpulannya, secara umum perkembangan awal ilmu tasawuf adalah di rantau Nusantara dan seterusnya ia terus berkembang dan berkembang ke serata tempat. Maka kejayaan yang diperoleh oleh para pendakwah yang datang berdagang telah membawa impak yang besar kepada tanah Melayu itu sendiri. Dan mereka, yakni para pendakwah tersebut, telah memainkan peranan mereka yang sangat penting dalam melahirkan tokoh-tokoh yang hebat. Namun begitu, perlu dilihat pada dunia kini yang semakin berkembang pesat, perlu dipastikan bahawa ilmu yang datang ataupun yang disampaikan tersebut adalah berdasarkan kepada atas pegangan dan kepercayaan akidah yang betul. Oleh itu, perlu kita untuk mendalami ataupun mempelajari dan memahami akan makna ilmu tasawuf yang sebenar itu. Maka sekian sahaja daripada kumpulan kami yang membentangkan tentang tajuk perkembangan ilmu tasawuf di Nusantara ini. Sekian, terima kasih.